Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu topik topik 1.2 leraian daya, iaitu soalan nombor 3. Okey, dia kata kat sini Raja 3.1 menunjukkan dua orang budak lelaki sedang menolak sebuah kotak yang besar. Selepas beberapa ketika, kotak itu masih berada di dalam keadaan pegun. Okey, diagram 3.2 menunjukkan sebuah kapal terbang bergerak ke hadapan dengan laju seragam pada suatu ketinggian yang tetap. Okay, soalan yang pertama, berdasarkan situasi 3.1 dan 3.2, nyatakan kesamaan tentang magnitud dan arah bagi daya F1 dan F2 dan F3 magnitud dan arah. Okay, so jadi yang pertama, untuk yang pertama tu kan dia tak bergerakkan objek tu. So jadi F1 sama dengan F2. Okay, lepas tu yang kedua, untuk F3 dengan F4 tu, okay, dia kata kat sini dia bergerak dengan hal laju seragam. Itu keyword dia. So bila hal laju seragam, A sama dengan sifar. So bila A sama dengan sifar, F sama dengan MA. So jadi F sama dengan MA. So jadi M darab dengan kosong. So sama dengan kosong. So jadi daya paduan dia antara F3 dengan F4 ni, bila kita campurkan, dia akan jadi sifar lah. Okay, sama dengan sifar. So jadi F3 sama juga dengan F4. Okay, so jadi itu untuk yang pertama lah. Okay, so jadi F3 dan F4 adalah sama. Okay, lepas tu dari segi arah, okay, arah dia F1 dengan F2 arah dia berlawanan lah. Okay, F1 berlawanan, arah F1 dengan berlawanan dengan F2. Okay, kemudian lagi satu, F3 dengan F4 pun sama juga lah, berlawanan jugalah. F3 berlawanan dengan F4. Dia dari segi arah lah. Okay, kemudian berapakah daya bersih bagi kedua-dua situasi? F dia sama sifar lah, daya bersih F net tadi kosong. Sebab yang F1 tu ke kanan dengan ke kiri tu, daya dia adalah sama. Untuk yang gambar raja yang kapal terbang tadi, yang cikgu dah explain lah tadi, yang pasal hal laju sifar tadi kan. Okay, hal laju seragam, so F dia sama dengan sifar. Okay, kemudian untuk B1, okay, suatu kapal terbang lain mempunyai F3 lebih besar daripada F4. Terangkan pergerakan kapal terbang itu. Okay, so jadi satu kapal terbang lain lah, okay, dia punya F3 lebih besar daripada F4. So kita berbalik pada gambar raja tadi lah. Okay, so jadi lagi satu kapal terbang, dia punya ni F3 ni lebih besar. Okay, lebih besar daripada F3. Daya katakan daya 5 lah. Okay, lebih besar daripada F3. So jadi dia akan memecut lah. So jadi objek itu akan mengalami pecutan. Okey, objek itu akan mengalami pecutan. Objek akan mengalami pecutan. Okey, kenapa ya? Okey, kenapa? Sebab okey, tadi kan F dia kan sifar. Okey, F dia tadi adalah sifar. Disebabkan A dia adalah 0. Okey, yang tadi kan hal laju seragam. So bila laju seragam, A adalah sifar. So bila sifar, F sama dengan kosong. So jadi dia akan jadi kosong. Okey, so jadi bila A dia ni dah berubah, A dia ada nilai, so jadi dia jadi F sama dengan MA. So jadi daya bersih wujud. So jadi F dia dah tak sama dengan kosong. So jadi daya bersih wujud. Okey, itu untuk jawapan nombor 3B2. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, dia tanya okey, Raja 4.1 dan Raja 4.2 menunjukkan dua cermin yang serupa digantung pada dinding menggunakan tali yang sama panjang. Okey, tali dia sama panjang ya. Okey, kedua-dua cermin itu berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, jisim
bagi setiap cermin ialah 2 kg. Okey, jisim dia 2 kg. Setiap tali itu menampung daya maksimum 15 Newton. Okey, so jadi apakah maksud keseimbangan? Okey. Okey, keseimbangan maksudnya adalah keadaan objek di mana daya aduan yang bertindak ke atas objek adalah sifar. Okey, maksudnya daya bersih dia sifar lah. Kalau daya bersih dia sifar, maksudnya objek itu dalam keadaan keseimbangan. Okey, kemudian berapakah berat mana-mana satu cermin itu? Okey, so jadi berat okey, objek ni jisim dia sama 2 kg. So berat formula dia W sama dengan mg. So jadi M kat sini 2. So jadi G kat sini dalam untuk modul ni dia guna G sama dengan 10. So jadi letak sini 10. So nilai G ni bergantung kepada soalan lah. Kamu kena tengok dekat muka surat depan tu, nanti dia akan mention G berapa dia bagi. Kalau G 9.81, janganlah guna 10. Tapi untuk buku ni dia guna 10. So 2 darab 10 kita dapatlah 20 Newton. Okey. Okey, kemudian untuk soalan C, dia tanya pada ruang di bawah, lukis rajah segi 3 keseimbangan daya bagi tindakan daya ke atas cermin. Okey. Atas cermin rajah 4.1 dan rajah 4.2. Okey, so jadi ni kita kena lukis gambar rajah. Okey, so jadi yang pertama, okey, gambar rajah 4.1 cikgu letak sini teruslah, senang nampak. Okey, kita buat satu titik, kita kena buat gambar rajah bebas. Okey, so jadi ni T1, cikgu lukis dulu titik 1. Okey, T1. So daya T1. Okey, lepas tu okey, ni ada daya lagi satu kan, ni T1 lagi sini, sebelah sini. So ni T1. So ini adalah T1 yang kedua. Okey, yang ni lah, yang ini. Okey, lepas tu ada satu lagi daya. Berat ni kan ada berat objek kan, iaitu W, iaitu sama dengan Newton. Jadi daripada sini ni turun ke bawah, sini adalah W sama dengan 20 Newton. Okey, so T ni, okey, sudut dia dari segi sudut. Okey, so jadi nak cari sudut. Okey, sini kan ini 60 kan. Okey, ini 60. So baki je sini adalah 30 darjah. Okey, so jadi sini sudut ni adalah 30 darjah. Ni dah samalah, kalau 30 sini pun 30 darjah. Ni T1. Okey, so ni untuk jawapan yang pertama lah. Tapi ni kamu buat cantik sikit lah, garis-garis dulu cantik. Cikgu buat sikit. Okey, seterusnya untuk yang D ni. Okey, so jadi yang pertama ni T2, yang ini. Okey, so jadi cukup buat satu titik. Okey, T2. Okey, lepas tu ni T1. T1 pula, T2 juga. Okay, kemudian dia ada berat kan objek ni. So jadi berat dia adalah ke bawah. Dia ikut ni, selari vektor. So ni adalah weight dia, iaitu 20 Newton. Okay, so dari segi sudut, okay, sudut dia sini pun 45 darjah. So ni adalah 45 darjah. So ni pun 45 darjah. Okay, so itu untuk soalan ni lah, soalan C1. Okay, lepas tu untuk D
D ni kena guna pembaris. Kamu kena guna pembaris. Okey, dekat sini dia kata pada ruang di bawah lukisan segitiga keseimbangan daya untuk menentukan nilai T1 dan T2. Okey, yang ini memang kena guna pembaris dan kena guna protractor. Jadi susah lagi nak lukis. Okey. So jadi kamu cuba buat. Tapi cikgu akan bagi jawapan dia. Nilai dia nanti. Sebab nak tunjuk tak boleh sebab 1 cm sama dengan 2 Newton. Okay, so jadi macam ni Okay, contoh mula-mula kita buat T1 dulu. Okay, T1 buat satu titik. Cikgu buat kat sebelah sini lah. Cikgu tak berapa nak tunjukkan sebab nak lukis tak boleh. Okay, tak apa, kita buat soalan yang nombor 2. Nombor 2 ni pun tak boleh jugalah sebab dia berdasarkan soalan D1. Okey. Tapi misal kata kalau nak buat juga macam mana ya? Sebab macam mana cikgu nak tentukan 30 darjah 45 darjah ni? Sebab dia gambar sini ada pula. Okey, kita try Kita try. Okey, so jadi kat sini dia kata weight dia 20. 1 cm 1 cm sama dengan 20 Newton. 1 cm cakap berapa tadi? 1 cm sama dengan 2 Newton kan? 1 cm bersama dengan 2 Newton. Okey, so jadi 1 cm bersama dengan 2 Newton. Okey, so jadi ini kan 20 Newton. So bila 20 Newton, so maksudnya sama dengan 10 cm lah kan. Okey, so jadi kalau 20 Newton sama dengan 10 cm. So jadi cikgu buat 10 cm dulu. Ni cikgu cuba tak tahu boleh dapat ke tak sebabnya pakai komputer kan. Okey. Lagi satu, ini pun kita tak tahu ni berapa cm ni. Ini ke sini berapa cm ni. So jadi cikgu assume ni kira macam satu lah. Ini kini ke sini kira macam satu. So jadi ni satu. So jadi cikgu assume ni 10 ni 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So, cikgu anggaplah yang ini ini ke sini ni kira 1. So jadi ini dah 10 lah. Okay, lepas tu cikgu buat 30 darjah pula. Okey, 30 darjah sama dengan jadi kita gariskan saja. Okey, ini adalah 30 darjah. Yang pun buat 60.
Okey, so jadi ini 30 darjah. Ini pun 30 darjah. So jadi ini T1. So jadi T1 tadi kita ukur berapa panjang dia. Ya, ni dah boleh lah. So ni 1 2 3 4 5 5.5. Okey, 5 lebih kurang 5.5 lah. Okey, 5.5 cm. Tapi jawapan kat buku yang sebenar 5.8 lah. Okey, sebab ni cikgu guna apa ni, guna komputer kan, so tak berapa tepat. Yang ni pun pembahasan ni pun cikgu tak tahu dia macam. So jadi cikgu assume tadi ini ke sini, cikgu assume ini ke sini 1 cm, sebab ni kita tak tahu skala berapa. So jadi dapat 5.5 cm. So 5.5 cm ni kita nak tukar kepada Newton. So jadi darab dengan 2 lah, 5.5 darabkan dengan 2 Newton. Okay, sebab dia kata 1 cm sama dengan 2 Newton kan. So 5.5 darabkan dengan 2. So dapatlah apa, mana kalkulator. Sekejap. Okay, 5.5 darab dengan 2. So dapat 11. Okey. Tapi kalau dekat jawapan yang sebenar tadi, yang inilah 5.8. Kalau kamu guna pembaris, yalah, okey, betul-betul kan, kamu akan dapat sini lah, macam ni. So apa ni, darabkan dengan 2. So kita akan dapat 11.6. Okey, kenapa cikgu ambil 60 bukan 30? Sebab sudut ni yang nak 30. Sebab dia ni. Tapi kalau kamu ada protractor, lagi senang, letak ni 30, sini 30. Okey, so jadi T1 dia kita dapat 11. Untuk cikgu ni 11 lah, tapi sebenarnya jawapan dia 11.6. Okey, so jadi untuk yang apa ni, gambar rajah untuk yang kedua pula ni 45 ni kan. Okey, so jadi sama juga apa, cikgu buat 90 darjah dulu. 90 darjah. Satu cikgunya ni tak berapa tepat, sebabnya tengoklah dia zoom dia skala jadi lain lah. Okey, tak apalah, kita cubalah. Okey, daripada tak cuba langsung kan. So jadi cikgu macam cikgu cakap tadi, cikgu assume 1 ke sini ni sama dengan 1 cm. So jadi kamu sebab 1 cm sama dengan 2 Newton. So jadi 20 Newton sama dengan 10 cm. So jadi cikgu buatlah 10 cm. Okey, ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, lepas tu kita buat 45 darjah. 45 darjah. 45 darjah. Yang penting buat yang W tu dulu. Lepas W tu baru kamu dah boleh cari inilah. 5. Okey, so jadi kita buat ke sini. Okey, kita garis saja. Ni adalah T2. Sekarang kita nak cari yang bersilang yang belah sini pula. Okey, 45 darjah. So jadi kita dapat berapa kotak? 1. Okey, berapa cm? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, lebih kurang 8 cm. Okey, sama dengan berapa Newton. Tapi dalam jawapan yang sebenar sebenarnya dia dapat 7 cm. Okey, tapi cikgu dapat 8. Okey, tu cikgu cakap yang ni cikgu punya skala tak berapa tepat sebab kita guna komputer. Kalau guna pembaris lebih tepat lah. So 8 cm, 1 cm sama dengan 2 Newton. So kalau 8 cm berapa? So jadi 8 darab 2 lah. Darab 2 dapatlah 16 Newton. Okey.
Okey, so jadi T2 dia adalah 16 Newton. T1 tadi cikgu dapat 11 Newton. Okey, so dah boleh jawab lah soalan nombor 2 ni. So dia kata berdasarkan jawapan D1, kaedah menggantung cermin manakah yang paling sesuai? Berikan satu sebab bagi jawapan anda. Okey, so jadi kalau kita tengok dari segi tegangan tadi T1 dengan T2, okey, T1 tegangan dia 11 Newton. Okey, T1 tegangan dia 11 Newton yang cikgu punya lah. Kalau jawapan yang sebenar tadi sepatutnya 11.6. Okey, yang sepatutnya. Okey, lagi satu T2 yang cikgu dapat adalah 16 Newton. Jawapan yang sebenar 14.0 Newton. So jadi T1 tegangan dia kecil sikit berbanding T2. T1 lebih kurang daripada T2. So jadi yang sesuai adalah T1 sebab tegangan dia tak berapa kuat sangat. Okey. So jadi rajah yang paling sesuai adalah rajah 14.1 kerana tegangan T1 kurang daripada T2. Tapi jangan tulis macam ni. Kerana tegangan T1 kurang daripada T2. Okey. So, jadi yang paling sesuai gambar yang paling sesuai kita nak gantung adalah keadaan macam ni. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih.